Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz ucapkan kepada semua anak-anak 3 kali. Ustaz harap pada hari ini kamu dapat bersedia untuk belajar subjek sirah tajuk yang pertama untuk tahun 3 lah, untuk silibus yang baru. Okey, insyaAllah tajuk yang pertama iaitu pelantikan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Okay, sebelum kita memulakan kelas pada hari ini, insyaAllah mari sama-sama kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nishr alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, baik, kita sambung unit yang pertama iaitu peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Okay, kalau kamu pernah dengar ataupun kamu tahu, Gua Hira ni merupakan tempat pertama di mana Nabi menerima wahyu. Okay, peristiwa yang berlaku di sini ialah kaum jahiliah pada zaman Nabi itu sentiasa percaya benda-benda yang tahyul, percaya benda-benda yang sesat. Lepas tu kaum Nabi waktu tu memang tak menyembah berhala, tak percaya langsung, kan, dan berakhlak buruk. Masyarakat jahiliah ni berakhlak sangat buruk. Salah satunya membunuh anak perempuan. Jadi bila waktu tu ketika lahirnya anak perempuan, semua orang akan bunuh. Sebab orang percaya anak perempuan ni akan bagi malapetaka dekat orang lah, kan. Kita boleh tahu dulu dalam tajuk awal-awal. Okey, apa yang jadi? Okey, Nabi digelar Al-Amin kerana kejujuran baginda. Nabi ni seperti yang kita tahu, Nabi seorang yang sangat jujur. Jadi Nabi digelar Al-Amin. Okay, disebabkan Nabi terlalu tak mau bercampur dengan masyarakat Arab waktu tu. Nabi beruzlah. Beruzlah ni duduk seorang-seorang di Gua Hira. Nabi mengasingkan diri daripada kaumnya yang sesat dan tidak berakhlak. Nabi memilih untuk duduk seorang-seorang di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur sebagai tempat untuk beribadah. Duduk di seorang-seorang, Nabi beribadah di situ. Tak ada siapa pun yang ganggu, tak ada siapa pun yang kacau. Nabi duduk seorang-seorang beribadah dekat situ. Okay. Kemudian Nabi berulang alik ke Gua Hira sehinggalah wahyu diturunkan kepada baginda. Jadi Nabi duduk di situ bukan Nabi duduk di situ bermalam lah juga, tapi Nabi duduk berulang alik kalau kata bekal makanan Nabi habis. Jadi bila bekal makanan Nabi habis, Nabi berulang alik daripada rumah ke Gua Hira lah, ambil bekal makanan yang disediakan oleh isteri Nabi Khadijah, sediakan bekal makanan. Okey, Gua Hira ni terletak kira-kira 20 meter dari puncak Jabal Nur. Mana kata Gua Hira ni terletak di tengah-tengah. Jabal Nur atas sikit lagi. Jadi Gua Hira ni di tengah-tengah. Nabi masuk dalam Gua Hira, duduk di dalam tu. Okey. Gua Hira ni jauh dia merupakan kira-kira 5 km daripada Mekah. Jadi Nabi berjalan kaki daripada rumah ke Gua Hira, jauh dia sebanyak 5 km. Baginda berada di situ beberapa malam lah, sebab Nabi bawa bekal makanan, kan. Jadi bila Nabi bawa bekal makanan, Nabi duduk di situ beberapa malam dengan bekalan makanan yang telah disediakan oleh isteri Nabi. Jadi dia pun berulang alik lah di situ, ulang alik. Bila makanan habis, Nabi balik ambil makanan, lepas tu pergi balik ke Gua Hira, duduk di situ. Okey, sehinggalah pada malam 17 Ramadan, malaikat Jibril datang. Ustaz tak tulis di sini malaikat apa? Malaikat Jibril lah. Ustaz tertinggal. Malaikat Jibril datang menemui Nabi untuk menyampaikan wahyu. Okey. Seterusnya, apa yang berlaku di Gua Hira tu? Pada malam tu Nabi duduk di seorang-seorang di Gua Hira. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang cakap, bagi tahu Nabi, Iqra, maksudnya bacalah kan. Lepas tu Nabi cakap, ma ana biqari'in, saya tak pandai baca, aku tidak tahu membaca. Lepas tu
Malaikat peluk Nabi, peluk Nabi. Malaikat cakap lagi sekali, Iqra, bacalah kan. Nabi pun ulang lagi sekali, ma ana biqari'in, aku tak tahu baca kan. Nabi memang tak pandai baca lah, sebab Nabi bukan tak pernah belajar baca, tak pernah belajar menulis, dan memang Nabi tak tahu baca. Lepas tu kali ketiga malaikat Jibril peluk, malaikat Jibril kata, Iqra, bacalah kan. Lepas tu Nabi cakap lagi sekali, ma ana biqari'in, Nabi pun tak tahu baca. Kemudian malaikat Jibril bacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi inilah wahyu yang pertama diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masihi. Jadi selepas peristiwa Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril ni, Nabi balik dalam keadaan gemetar dan wajah yang pucat. Nabi menyuruh isterinya dengan berkata, selimutkan aku. Okey, bila dah jadi macam tu, Nabi terkejut, sangat takut. Dan apa yang jadi ni, siapa yang mai jumpa dia tadi, dia memang risau lah. Nabi begini memang risau. Lepas tu sampai di rumah, tanpa berkata apa-apa, Nabi beritahu Siti Khadijah, Zamiluni, selimutkan aku dalam keadaan panik. Muka pun pucat. Kemudian isteri Nabi waktu tak tanya banyak lah, sebab tahu Nabi dalam keadaan pucat, tak berani, takut nampak macam gemetar kan, badan ketar-ketar. Lepas tu Nabi isteri Nabi pun selimutkan Nabi kan. Setelah Nabi beransur tenang, dah elok dah, tak takut dah, Nabi pun menceritakan pada Siti Khadijah apa yang berlaku kan. Nabi ceritalah, aku tak tahu aku jumpa siapa, tapi ada seorang yang beritahu aku, suruh aku baca ayat sekian-sekian, peluk aku, tapi aku tak pandai baca. Dia peluk aku lagi. Nabi ceritakan satu-satu dekat Siti Khadijah tu. Kemudian Siti Khadijah ni telah membawa Nabi untuk menemui Waraqah bin Naufal, iaitu sepupunya sendiri. Waraqah bin Naufal ni seorang lelaki sepupu kepada Siti Khadijah. Kemudian setelah diceritakan apa yang berlaku, Waraqah bin Naufal memberitahu bahawa Nabi Muhammad akan dilantik menjadi seorang Rasul. Jadi itulah serba sedikit peristiwa yang berlaku di Gua Hira. Jadi Waraqah bin Naufal ni berkata macam orang yang jumpa Nabi itu bukan siapa-siapa. Itu ialah malaikat Jibril yang pernah datang jumpa dengan Nabi Musa. Dan situlah Nabi pun tenang. Nabi pun percaya yang Nabi jumpa tu malaikat Jibril. Okey. Kita dah. Jadi itulah serba sedikit unit yang pertama yang kita akan belajar, yang kita dah belajar, yang Ustaz dah ajak kamu ni, mengenai peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Jadi Ustaz harap kamu boleh faham. Jika kamu tak faham, kamu boleh tanya Ustaz balik. Ustaz akan terangkan. Okey. Jadi Ustaz tinggalkan kamu dengan sedikit latihan lah. Ada 3 soalan. Soalan yang pertama, di manakah Nabi mengasingkan diri daripada masyarakat Arab? Soalan yang kedua, bilakah wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi? Yang ketiga, nyatakan surah yang pertama diturunkan. Itu saja. Okey. Kamu boleh buat dalam kertas ataupun salin dalam buku. Tapi kamu perlu salin balik soalan ni, salin dalam kertas ataupun dalam buku. Kemudian boleh hantar dekat Google Classroom macam biasa ya. Jadi itu saja daripada Ustaz pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.